Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar. Baik, hari kali ini untuk video yang kedua ni saya guna teruskan kepada tajuk yang ke-11 iaitu bumi, bulan dan matahari. Jadi diminta bersedia dengan buku teks muka surat 183 dan juga sehingga 189. Okay, tajuk kecil kita adalah putaran dan peredaran bumi. Jadi diminta bersedia dulu ya. Okey, baik. Jadi bumi, bulan dan matahari tajuk yang ke-11 ini adalah tajuk yang kedua terakhir. Jadi diminta kita beri fokus yang lebih lah kerana tajuk ini perlukan pemahaman yang tinggi daripada kamu untuk menjawab soalan-soalan periksa nanti. Baik. Bumi, bulan dan matahari ialah sebahagian daripada sistem suria. Di mana sistem suria kita ada bumi, ada planet, ada bintang, ada matahari yang pernah kamu dah belajar pada tajuk 4. Okey. Pergerakan bumi dan bulan menyebabkan terjadi beberapa fenomena yang kita alami dan perhatikan. Walaupun kita hidup di bumi ini ya, kita jarang fikir fenomena-fenomena yang berlaku daripada pergerakan bumi dan juga bulan ni. Okey. Bolehkah kamu nyatakan beberapa fenomena ini? Okey, apa fenomena yang berlaku hasil daripada pergerakan bumi dan juga bulan? Okey, putaran dan peredaran bumi. Bumi berputar pada paksinya pada masa yang sama. Ya, bumi berputar pada paksinya. Paksi tu apa? Paksi tu kedudukan dia lah. Ni paksi. Okey, dia berputar pada paksinya. Berputar ni maksudnya macam gasing macam gasing tu berputar macam gasing. Dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Maksudnya dia berputar macam gasing ni pada paksinya. Dalam masa yang sama dia beredar mengelilingi matahari. Okey, dia berputar dalam masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Itu putaran dan peredaran bumi. Okey, ni bumi, ni matahari. Yang mana kita tahu matahari adalah sistem suria kita. Okey, pusat sistem suria. Bumi berputar dalam masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Ini penting ya, kamu kena take note ni. Berputar dalam masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Baik. Okey. 184 muka surat 184 ni dia terang lebih lanjut mengenai putaran bumi dan juga peredaran bumi. Okey, ini putaran bumi tadi tu dia berputar arah lawan jam. Arah lawan jam gini. Okey. Pandangan atas lah. Okey, satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam. Yang maksudnya satu hari lah. Okey, ini yang kita paksi tu. Okey, ni paksi dia. Okey. Bumi ni dia condong sedikit. Alright. Putaran bumi adalah dari arah barat ke timur. Ini fakta pertama sekali, bumi berputar daripada barat ke timur mengikut arah lawan jam. Okey, tempoh yang diambil untuk satu putaran lengkap ialah 24 jam ataupun satu hari. Okey, itu putaran bumi ya. Peredaran bumi pun sama juga, arah lawan jam juga. Okey, arah lawan jam juga. Okey, satu peredaran bumi lengkap mengelilingi matahari ni bersamaan dengan 364 hari. Okey, peredaran bumi mengelilingi matahari juga adalah dari arah barat ke timur. Sama juga ya, putaran bumi barat ke timur. Peredaran bumi pun barat ke timur juga mengikut arah lawan jam. Sama. Cuma tempoh yang diambil untuk satu peredaran ialah 365 hari ataupun sama dengan satu tahun. Okey. Nampak Baik. Seterusnya tajuk kita pergi pada kejadian siang dan malam muka surat 185.
Okey, tengok situasi ni. Ibu Akmal sedang menelefon suaminya di San Francisco. Di sini sudah malam. Okey. Mengapa di sana malam, di sini tengah hari? Apakah yang kamu tahu tentang kejadian siang dan malam? Okey, ini situasinya lah. Ni bumi. Okey, ada terbahagi kepada dua. Sebelah ni siang, sebelah ni malam. Sini siang disebabkan oleh matahari berada di sini matahari. Okey, matahari berada di sini, dia memancarkan cahaya ke sini. Okey, jadi bahagian sini mengalami waktu siang, sebelah lagi mengalami waktu malam. Okey. Okey, sebagai contoh dia, ada satu tempat di sini warna merah, ada satu tempat di sini warna kuning. Okey, sebagai contoh lah kita buat simulasi macam ni. Ini kita ambil contoh sun, matahari lah. Okey, ini contohnya adalah matahari, dia memancarkan kat sini. Jadi maksudnya paku yang berwarna merah ni akan mengalami waktu siang. Tempat yang ditekan dengan paku merah ni mengalami waktu siang. Okey. Dan kuning ni mengalami waktu malam. Sebab apa di sini siang? Kerana dia berhadapan dengan cahaya matahari. Yang kuning ni malam kerana dia membelakangi cahaya matahari, tak dapat terima cahaya matahari, maksudnya dia gelap. Disebabkan putaran bumi berputar. Okey, dia akan menyebabkan yang merah ni akan pergi menjadi tempat yang malam. Okey, ni menjadi malam kerana merah ini akan bertentangan, akan membelakangi matahari. Yang ni merah balik, ni kuning tu. Kuning pula akan menjadi waktu siang. Yang ini akan menjadi waktu malam. Begitu juga seterusnya, bila bumi itu berputar balik, merah akan jadi siang, kuning akan jadi malam. Begitulah seterusnya. Putaran bumi memberi kesan kepada kejadian siang dan malam. Kenapa waktu siang dan malam berlaku? Kerana putaran bumi. Okey, putaran bumi pada paksinya. Okey, ini sebagai contoh lah. Bumi terbahagi kepada dua. Okey, yang menghadap matahari ini siang, yang ini adalah malam. Okey, apabila dia berputar, dia bertukar pula. Siang jadi malam, malam jadi siang. Okey. Kejadian malam berlaku apabila bahagian bumi membelakangi matahari dan tidak menerima cahaya matahari. Okey, kejadian siang berlaku apabila bahagian bumi menghadap matahari dan menerima cahaya matahari. Ini pada muka surat 187. Okey, pada muka surat 187 juga kita ada satu pernyataan. Bagaimana kita tahu yang bumi berputar daripada barat ke timur? Okey, kita ada utara, selatan, timur, barat. Betul tak? Ini mata angin. Bumi berputar daripada barat ke timur. Macam mana kita tahu bumi berputar daripada barat ke timur? Okey, macam mana? Okey. Jadi itu nanti ini kita akan jawab kemudian lah. Okey. Kesan putaran bumi. Okey, selain daripada kejadian siang dan malam, putaran bumi juga, bumi berputar pada paksinya menyebabkan beberapa perkara fenomena yang dapat diperhatikan. Okey, apakah kesan putaran bumi pada paksinya? Selain daripada yang pertama tadi, siang dan malam. Okey, seterusnya apa? Okey, ini kejadian siang dan malam tadi lah, kesan putaran bumi tadi. Ya. Bayangkan kamu ada di titik merah pada waktu siang, kamu menghadap matahari. Apabila bumi berputar, kamu akan membelakangi matahari. Pada masa itu kamu akan mengalami waktu malam. Okey. Putaran bumi telah menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam. Okey, ini poin yang pertama. Ini putaran bumi menyebabkan kejadian siang dan malam. Baik, kita ini nombor 2. Okey, selain kejadian siang dan malam,
Okey, ini kesan yang kedua ya, putaran bumi pada paksinya. Yang pertama tadi adalah kejadian siang dan malam kan. Okey. Selain kejadian siang dan malam, putaran bumi pada paksinya juga menyebabkan kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Okey, matahari dia tak berubah tempat dia, dia stay dekat situ je. Yang berubahnya kedudukan bumi dan planet-planet yang beredar di sekeliling dia ya. Okey, jadi disebabkan putaran bumi itu menyebabkan kedudukan matahari itu kelihatan berubah-ubah. Perasan tak? Bila kita bangun pagi, matahari ke belah sini. Lepas tu kita sampai ke tengah hari dah berubah ke tengah pula, petang di sini pula kan. Jadi kedudukan matahari itu kelihatan berubah-ubah. Itu kesan yang kedua lah, putaran bumi pada paksinya. Yang ketiga, perubahan kedudukan matahari menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang dan arah bayang-bayang objek. Kalau kamu dapat perhatikan ya, memang kamu tak pernah perhati pun bayang-bayang kamu ada panjang, ada pendek, bila masanya kan. Kamu memang tak pernah perhati pun. Jadi untuk hari ini kita akan discuss kenapa dia berubah-ubah. Okey, apabila matahari kelihatan rendah di langit, bayang-bayang objek adalah panjang. Matahari rendah ni apabila mula-mula sekali dia terbit, ya, terbit daripada pukul 6, pukul 7 macam tu, kamu tengok bayang-bayang kamu. Okey. Apabila matahari kelihatan tinggi sikit, bayang-bayang objek adalah pendek. Bila dia semakin tinggi, dia semakin pendek. Buktinya nanti kita tengok ya, arah bayang-bayang adalah bertentangan dengan kedudukan matahari. Apa maksudnya ni? Apa maksudnya? Sekali lagi kita tengok ya. Okey, ini contohnya matahari terbit, bangun terbit rendah. Okey, rendah ya. Ini rendah. Ini tinggi. Ini rendah balik. Matahari terbit pagi ni. Okey, tengah hari tinggi. Matahari terbenam rendah balik. Dia bergerak macam tu kan. Okey. Bila rendah, bayang-bayangnya tengok ni. Bayang-bayangnya macam ni. Bila tinggi, bayang-bayang pokok ni jadi macam ni. Bila rendah, bayang macam ni, panjang balik macam ni. Okey. Untuk dengan lebih jelas lagi, saya dah lukiskan untuk kamu ya. Okey. Panjang dan arah bayang-bayang. Okey. Matahari ada satu je. Ini nampak macam ada banyak matahari. Sebab apa saya lukiskan kedudukan matahari pada waktu-waktu yang tertentu. Okey, tapi sebenarnya matahari ada satu je. Okey, pada pukul 7 pagi. Okey. Kita semua tahu, okey, bumi terbit daripada timur ke barat. Okey, matahari terbit timur ke barat ya, bukan barat ke timur. Kalau matahari terbit barat ke timur tu kiamat, tu tanda-tanda kiamat tu. Ya. Jadi matahari terbit timur ke barat. Kenapa matahari terbit timur ke barat? Disebabkan kesan daripada putaran bumi daripada barat ke timur. Ini kita menjawab soalan yang tadi tu. Bagaimana kita tahu bumi berputar daripada barat ke timur? Kesan bumi berputar daripada barat ke timur adalah kita dapat lihat matahari terbit daripada timur ke barat. Dia terbalik daripada putaran bumi tu. Okey, matahari terbit timur ke barat. Okey, balik ke sini. Okey, ni timur, ni barat. Okey, kita tengok arah mata angin ni arah angin ni timur ke barat. Okey. Pada pukul 7 pagi matahari terbit di sini, bayang-bayang kayu ni adalah paling panjang. Kita ambil sini adalah katalah 10 cm. Okey, panjang ni 10 cm. Bila kedudukan dia pendek, dia baru terbit kat sini 7 pagi 10 cm. Semakin matahari tu naik ya, semakin matahari tu naik daripada timur pergi barat, dia naik, panjang bayang-bayang tu semakin pendek, 8 cm. Semakin dia naik, jadi lagi pendek, jadi 4 cm. Jadi bila matahari betul-betul tegak di atas kepala, tengah
Sebab itu kita panggil tengah hari, sebab matahari itu berada di tengah. Orang panggil tegak di atas kepala kita ni, tegak atas kepala kita ni. Kalau kita tengok bayang-bayang gambar ni adalah paling pendek pada waktu tengah hari. Paling pendek. Bila berada di tengah-tengah, ya, bila berada di tengah-tengah, kepala di atas kepala kita ada bayang-bayang yang paling pendek. Bila dia turun semula menuju ke arah barat, dia semakin panjang. 4 cm balik, 8 cm balik, 10 cm. Kamu boleh buat sendirilah uji kaji ni di rumah ataupun di mana-mana. Pacak kat sebatang kayu, kamu lihatlah pergerakan dia, kamu tandakanlah. Jadi ini daripada timur ke barat, panjang bayang-bayang daripada barat ke timur. Jadi arah bayang-bayang adalah bertentangan dengan kedudukan matahari. Inilah maksud dia. Arah bayang-bayang ni, bayang-bayang bertentangan dengan arah matahari. Sekiranya matahari berada sebelah timur, bayang-bayangnya berada di sebelah barat. Matahari di sebelah barat, bayang-bayang berada di sebelah timur. Bayang-bayang adalah sentiasa bertentangan dengan arah matahari, iaitu kaitannya. Arah bayang-bayang adalah bertentangan dengan arah matahari. Matahari belah timur, bayang-bayang belah barat. Matahari belah barat, bayang-bayang belah timur. Dan panjang bayang-bayang menurun, meningkat. Gerakan matahari daripada timur ke barat menyebabkan panjang bayang-bayang menurun, meningkat. Itu dia. Nampak baik, sampai situ saja tajuk bumi, bulan dan matahari bagi subtopik putaran dan peredaran bumi. Cikgu harap kamu dapat memahami sedikitlah tajuk ini, dan jangan lupa untuk menjawab soalan pada link yang cikgu sertakan di bawah video ini. Dan kamu juga boleh layari video-video yang berkaitan dengan bumi, bulan dan matahari ini di dalam YouTube untuk pembelajaran dan pemahaman kamu yang lebih lah. Dan jangan lupa juga untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan tajuk ini dalam menggunakan buku latihan praktis kita. Dan cikgu harapkan kamu membuat tambahan bacaan dalam buku rujukan. Jadi sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat latihan pada link di bawah. Baik, Assalamualaikum.